Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua di mana saja anda berada? Kami doakan mudah-mudahan anda sihat sejahtera bersama keluarga yang tersayang dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada setiap petang Jumaat seperti petang ini yang sangat mulia, kita bersiaran langsung dari studio C Seri Pentas TV3 dengan rancangan kegemaran anda iaitu Al-Kuliah yang menampilkan isu-isu topik-topik semasa yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sesuai dengan kehidupan orang Islam. InsyaAllah khususnya. Dan pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan, kita pun dah orang kata apa, dah 2-3 hari lagi ya, tak lama dah nak habiskan Syakban dan kita akan masuk satu bulan yang sangat mulia dan kita mengalu-alukan bulan yang mulia ini sebagai Sayyidul Syuhur, iaitu raja segala bulan untuk datang dalam kehidupan kita. Tajuk kita ialah Ahlan ya Ramadan. Ahlan ya Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bersama saya dalam studio Seri Pentas, studio C Seri Pentas TV3 pada petang ini ialah kita bersama dengan jemaah muslimat dari Surau Salihin, iaitu Surau Perumahan Polis Desa Tasik Sungai Besi. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Okey, kita berada dalam studio, bukan dalam hutan sekarang ni, nampak hijau kan. Kita dalam studio dan bersama saya pada petang ini ahli panel yang Ustaz Syed Nur Hisham Al-Idrus Al-Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi itulah panel kita, Ustaz Syed. Senang kita panggil dengan panggilan manjanya Ustaz Syed sajalah ya. Panjang namanya Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang Al-Idrus. Jadi Ustaz Syed yang boleh ya panggil ya. Boleh. Jadi tuan puan-puan, kalau anda sudah bersedia dengan pen dengan kertas untuk kita catatkan nota-nota, mutiara-mutiara hikmah dan sebagainya, kita teruskan Al-Kuliah dengan soalan pertama Ustaz. Saya nak tanya Ustaz lah. Kita tak sedar kadang-kadang pejam celik, bangun tidur, buka mata, kita dah sampai ke penghujung Syakban. Ya, hari ini hari Jumaat Ustaz. Esok lusa barangkali Isnin akan berpuasalah kita menyambut Ramadan ya, dan pada hari Ahad malam kita dah mula bertarawih dah dan mulakan witir. Jadi apakah persiapan di saat-saat akhir ini Ustaz? Apakah yang perlu kita buat? Sebab kadang-kadang kalau tanya setengah-setengah orang tu, baju raya dah siap dah, baju raya. Dah siap dah. Jadi apakah persiapan terakhir ini? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih Ustaz Fauzi dan pada penonton di studio, seterusnya para penonton di rumah, warga Al-Kuliah. Alhamdulillah kita bertemu petang ni. Persiapan. Sebenarnya bila Ramadan semakin hampir, manusia ada yang sedih, ada yang gembira. Ahli maksiat mereka sedih. Alah Ramadan tak boleh nak karaoke lah. Alah Ramadan tak boleh nak mengumpat lah. Tetapi sebahagian besar lagi manusia, ada sebahagian mereka bergembira dengan kehadiran Ramadan. Tapi gembira ni ada pelbagai sebab. Ada yang gembira kerana pendapatan dia bertambah kalau bulan Ramadan, 3-4 kali ganda. Dia boleh buat jual kuih, kek baru, kuih baru, pelbagai tempahan, baju dan sebagainya. Tak salah. Kan? Tapi salahnya kalau dia bergembira Ramadan datang untuk bisnes saja. Tak salah dia nak cari rezeki, tapi kalau dia fikir Ramadan datang untuk tambah duit saja, itu agak rugi. Dan ada yang bergembira kerana kehadiran Ramadan, peluang untuk dia buat ibadah, peluang untuk dia baiki diri. Dan Ustaz Fauzi sebut tadi tentang persiapan. Memang barangkali ada di sini ataupun para penonton di rumah, dia pernah menyambut menantu sulung dulu. Macam mana kalau menyambut menantu? Anak nak kahwin. Kan? Semua ni buat checklist, buat senarai. Nak jemput kawan mak, kawan ayah, tukang masak, yang jaga parking, kemah dan sebagainya kan. Nak lengkap. Apa yang dipanggil tu? Bunga telur ke apa? Yang bagi-bagi tu, bagi apa? Bunga telur. Bunga telur, telur bunga, ikutlah. Kan? Dia nak ready semua. Sebab apa? Tarikh nanti penting. Dia buat persiapan yang lengkap. Persoalannya, kita nak sambut Ramadan, kita ada tak buat senarai perkara-perkara yang kita kena selesai sebab nak sambut bulan yang hebat ini. Antara perkara penting yang kita kena persiapkan, baju raya. Dah siap dah baju raya? Ke pakai baju raya je petang ni datang studio. Dan penonton yang dikasihi sekalian, kenapa saya sebut baju raya? Saya nak showkan dalam ruang yang ada kepada seluruh rakyat Malaysia yang Islam, selesaikan baju raya dalam masa sehari dua ni. Baju raya anak, isteri, keluarga. Supaya 30 hari Ramadan, kita boleh fokus kepada ibadat. Kita boleh fokus. Ni tidak. Para sahabat Nabi dulu, akhir Ramadan sibuk cari Lailatul Qadar. Kita cari tangga kedai. Ya.
Kita pergi nak ni tak settle, orang cari Lailatul Qadar. Ini smart time management. Kita manage masa kita selesaikan awal-awal ni. Satu, yang paling penting juga persiapan ialah persiapan ilmu. Apa saja ibadat yang kita nak buat, kita kena ada al-fahmu, kena ada faham ibadat yang kita buat. Kenapa? Apa yang menyempurnakan, apa yang akan mencacatkan ibadat tu. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, bab zakat, bab haji, banyak Imam Ghazali sebut permulaan ibadat-ibadat ni, al-wazifatul ula, mula bukan pertama sekali kena faham dulu. Kena faham apa kelebihan Ramadan, apa macam mana nak tambah markah Ramadan, apa yang mengurangkan pahala Ramadan. Sebab tu Imam Ghazali dia buat 3. I'lam anna as-sawma 3 darajat. Puasa ni ada 3 jenis. Saumul umum, saumul khusus, wa saumu khususil khusus. Ada 3 jenis puasa orang awam yang hanya tak makan, tak minum. Puasa khusus yang tak makan, tak minum dan dia kawal jawarih anggota-anggota lain. Dan saumu khususil khusus yang lebih khawas lagi, iaitulah puasa segala-galanya dan juga pemikiran hanya ingat Allah sahaja. Kan kita yang peringkat tengah lah yang kita kejar, yang terakhir tu kata Imam Ghazali tu peringkat para nabi lah. So kita bukan saja tak makan tak minum, jadi kita masuk dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Kita faham. Dan saya ada seorang ulama di pesan, dia kata jangan panggil bulan puasa, kena panggil bulan Ramadan. Sebab kalau kita sebut bulan puasa, kita rasa puasa je lah, tak makan tak minum, tapi perkara lain kita tak semangat nak buat. Dosa-dosa lain kita masih lagi buat. Kerana itu persiapan ilmu penting. Kita sebut syahrul Ramadan, fihi qiraatul Quran, wa fihi sadaqah, wa fihi li'tikaf, wa fihi tarawih. Bila sebut bulan Ramadan, dengan ilmu yang kita faham, maka di dalamnya ada pelbagai bentuk ibadat dalam bulan Ramadan, istimewa Ramadan ini. Dan antara persiapan jiwa pun, para ulama pesan, tok guru kita nasihat, dalam Ramadan ni kita cuba fikir, kalaulah Ramadan ini Ramadan yang terakhir dah dalam hidup kita. Ni yang ada kat studio, ada tak kenalan-kenalan ataupun kawan, tahun lepas dia orang buka puasa sekali dengan kita, tarawih sekali dengan kita, tahun ni dah tak ada dah. Ada tak? Bukan tak ada pindah rumah lain. Maksud saya tak ada mati. Ada? Kan? Kita tak tahu. Ada tak yang dalam studio sekarang, bulan Ramadan tahun depan dia dah mati dah, ada tak? Tak ada. Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan. Ya, mungkin saya dulu, mungkin Ustaz Fauzi dulu. Boleh tak? Ya. Mungkin penonton. So kita tak tahu. Kerana itu kalau kita cuba fikir, kalau lah Ramadan kali ini terakhir untuk aku, alangkah kita akan bersungguh ibadat. Macam ada orang doktor pakar kata, puan, sakit kanser puan ni ada harapan 2 bulan lagi nak hidup. Macam mana? Macam mana dia? Ui, waradun wa barqun, kan? Sungguh dia nak buat ibadat. Sebab 2 bulan. Macam mana kalau kita tahu bulan Zulkaidah nanti kita mati? Kita akan bersungguh dengan masa-masa yang ada ini. Sebab itulah kita nak motivate diri kita. Kita nak timbul rasa bersungguh. Kita fikirlah, bimbang kalau ini Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mungkin tak sempat Zulkaidah pun, insyaAllah. Kita tak tahu, kan? Tapi yang orang tua je mati, kan? Orang muda tak mati. Kau muda mati? Orang muda pun mati. Orang tua pun mati. Orang sakit je mati, orang sihat tak mati, kan? Ke mati juga orang sihat? Orang sihat mati juga. Kan? Ada ayah yang sakit berbulan-bulan, anak nak pergi beli ubat, anak aksiden, anak mati dulu. So kita tak tahu, sedang penonton yang dikasihi sekalian. Sebab itulah para ulama demikian dia menasihat kita. Maka kita akan bersungguh. Persiapan jiwa. Persiapan antaranya jiwa ni berdasarkan ilmu, niat kita nak masuk Ramadan. Ada orang yang berpuasa masuk Ramadan, oh ni peluang Ramadan ni boleh kurang kilo je tak? Nak kembali ke saiz S. Jadi dia kira Ramadan datang dia nak kurang kilo. Niat tak clear dah. Ramadan datang dia niat, ini boleh jimat duit ni kalau pelajar adik-adik di IPT, kan? Ramadan ni boleh jimat duit sekali makan je. Jadi niat itu biar kita clear dari awal. Persiapan jiwa tadi. Kenapa puasa? Kerana ini perintah Allah. Dan ada objek apa orang panggil MBO ke apa? Management by Objective. Objektif kita ialah la'allakum tattaqun.
kemuncak kepada ibadat Ramadan ini, persiapan kita nak target kita nak jadi orang bertakwa nanti. Macam orang bisnes, dia ada target dia. Lepas berapa tahun nak buka cawangan kan. Cawangan kedai lah Ustaz, bukan cawangan. Betul. Kan? Jadi dia ada target dia. Maka kita dalam ibadat Ramadan ini kita ada target. Nak latih jiwa, nak baiki diri supaya timbul rasa takwa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau yang kata supaya kita rasa lapar macam orang miskin lapar, dan kadang Allah alam lah kita rasa tak berapa, kurang tepat sikit. Sebab kalau kita puasa ni kerana nak rasa lapar macam orang miskin lapar, orang miskin tak payah puasa ke? Kan? Kenapa puasa? Nak takwa. Kenapa puasa? Kerana ini perintah Allah. Dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan ini, ada perkara halal yang kita tak buat. Nak makan, biasa halal. Tapi makanan yang halal tu kita tak buat. Sebab apa? Takwa pada Allah. Bersama suami isteri. Boleh je biasa. Datang Ramadan tak boleh di siang hari. Tak boleh siang hari. Kena sabar dulu. Kan? Tunggu maghrib. Azan maghrib. Lagi lah. Lagi lah. Kan? Kawal diri. Sebab apa? Kerana takwa. Ramadan kita nak mendidik jiwa kita, nak bersih hati kita, nak bersih jiwa, nak bersih hidup kita, nak bersih masyarakat, nak mencari kesempurnaan dalam ibadat insya-Allah. Okey Ustaz, itulah mukadimah yang begitu panjang lebar dan perempuan menceritakan tentang orang kata apa, ahlannya Ramadan, apakah persiapan kita yang seharusnya kita beri perhatian dalam tempoh 2 hari ini untuk kita sambut betul-betul Ramadan biar sempurna Ramadan dan juga puasa kita. Apapun kita berhak seketika kita kembali selepas ini insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa Ahlan ya Ramadan. Itulah tajuk kita pada petang ini dan kita bersama dengan Ustaz Syed Nur Hisham dan juga dengan jemaah Surau Salihin Surau Perumahan Polis Desa Tasik Sungai Besi, dan kita buka peluang mereka untuk tanyakan soalan kepada ahli panel. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Ada pendapat mengatakan pada bulan Ramadan kita kurangkan majlis ilmu, kita tumpukan kepada solat tarawih dan tahajud saja Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Okey. Inilah barangkali inilah dilema setengah-setengah jemaah kita. Dia sebab kadang-kadang ada AJK surau Ustaz, dia tak mau majlis ilmu. Kita stop majlis ilmu. Kita tumpukan tarawih dengan witir ataupun tahajud. Jadi kadang-kadang dilema juga. Muslimat kan dia suka ilmu muslimat ni. Sebab tu ramai datang kuliah semua muslimat. Yang suami-suami mereka jaga anak di rumah. Apa pendapat saya? Silakan. Kadang-kadang dia nak terawih je. Dia nak kejar 20 rakaat terawih. Pukul 9 suku pun siap dah terawih. Kan? Rupa Tok Imam nak balik tengok drama kat rumah. Yeah. Bagus soalan tadi dan ada yang faham macam tu. Dia kata ini bulan Ramadan, peluang kita nak buat ibadat, nak puasa banyak-banyak, nak sembahyang banyak kan. Sebenarnya mungkin itu berlaku kerana dia ada sedikit silap faham tentang makna ibadat. Makna ibadat. Apa makna ibadat? Adakah majlis ilmu bukan ibadat? Majlis ilmu pun adalah ibadat. Bahkan kalau seseorang itu hadir letih Ramadan, dia sembahyang, kemudian berbuka apa semua, ada majlis ilmu, dia hadir majlis ilmu. Dia tidur dalam majlis ilmu, dapat pahala tak? Amboi, cepatnya dapat lah. Mesti kaki tidur. Jadi dia tidur letih Ramadan, dia tidur dalam majlis ilmu dapat pahala. Kalau dia tidur waktu sembahyang dapat pahala tak? Batal sembahyang. Kan? Jadi kita biar jelas. Sembahyang kita buat, tahajud kita buat, tarawih kita buat, majlis ilmu pun kita anjur. Bahkan kepada JK-JK, Masjid Surau dan sebagainya. Inilah peluang sebenarnya. Ramadan ni bulan yang Allah Ta'ala lontar dalam hati manusia. Rasa nak insaf, rasa nak baiki diri, rasa nak berubah. Rasulullah sebut dalam satu hadis, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Bila bulan Ramadan datang, pintu-pintu syurga terbuka luas. Antara maknanya ialah willing, orang rasa nak buat ibadat, nak baiki diri. Jadi kita tambah dengan majlis ilmu. Kita seimbangkan.
ibadat-ibadat lain sekali dengan majlis ilmu. Jadi yang puan yang bertanya tadi, ada orang kata tak payah majlis-majlis ilmu ni kena sembahyang saja. Mungkin dia sedikit tersilap lah. Dia merasakan bahawa ibadat ni tarawih sahaja. Dia merasakan ibadat ini tahajud sahaja. Sedangkan itu adalah sebahagian. Bahkan kalau kita beribadat tapi tanpa ilmu, macam mana? Kita tak menyedari pun ibadat kita ni sempurna ke tidak. Kita tidak menyedari pun kadang-kadang kita ada melakukan perkara yang merosakkan akidah kita. Lalu orang dia jaga takut batal solat, batal wuduk. Tapi jangan lupa ada i'tiqad yang membatalkan mengucap 2 kalimah syahadah. Macam mana nak elak, macam mana nak selamat? Majlis ilmu. Dan sedap penonton yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita banyak majlis ilmu sekarang melalui TV. Tahniah kepada pihak-pihak televisyen yang ambil inisiatif khususnya dalam bulan Ramadan. Bahkan kita harap berterusan majlis-majlis ilmu ini untuk kebaikan masyarakat. Kan, majlis ilmu penting, ibadat pun penting. Kita selaraskan, insya-Allah. Okey Ustaz, itulah saya rasa itulah antara pendekatan paling baguslah, sebab bulan Ramadan tarawih Ustaz memang ramai orang datang. Kalau tak buka peluang ilmu rugi rasanya kan. Kadang-kadang kita tak kenal siapa ni. Hutan mana dia keluar tak tahulah. Rimba mana dia keluar. Tengok-tengok muka dia ada. Eloklah kita buat majlis ilmu ya. Okey, kita ambil lagi satu soalan daripada penonton kita, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya ni agak pelik sedikit Ustaz. Ya. Ada orang sibuk dengan sahurnya, dengan puasanya, tapi dia tak tunaikan solat fardu 5 waktu. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Okey. Puasa tapi tak sembahyang. Mungkin wali Allah ke apa Ustaz? Allahu akbar. Ini adalah manusia yang menyembah Ramadan. Ada dalam masyarakat kita orang yang menyembah Ramadan. Kenapa saya guna istilah menyembah Ramadan? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat bersedih. Antara yang sangat sedih ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar kata, siapa yang menyebut Rasulullah wafat, nescaya aku akan pancung kepalanya. Aku akan pancung kepala. Orang takut semua ketika itu. Bangkitlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menenangkan keadaan. Sayyidina Abu Bakar kata, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang selama ni sembah Muhammad, Muhammad dah wafat. Abu Bakar kata, Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang selama ni buat agama kerana sembah Muhammad, Muhammad dah wafat. Yang sembah Allah, Allah Maha hidup dan tak akan mati. Kita sembah Allah ke sembah Ramadan? Allah. Jadi Dr. Yusuf Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, Yusuf Al-Qardawi dia pinjam ayat Sayyidina Abu Bakar tadi, dia guna pada Ramadan. Dia kata, innahu man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dia siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah berlalu, akan berlalu. Siapa yang menyembah Allah, Tuhan Ramadan, Allah Maha hidup. Jadi persoalan tadi, dia puasa tapi tak solat. Ini pelik. Ya, sebab apa dia puasa? Sebab bulan Ramadan, bukan sebab Allah. Dan kita boleh kiaskan, bukan saja dia puasa dia tak solat. Dia puasa tapi tak tutup aurat. Dia puasa tetapi melakukan dosa lagi. Sedangkan hadis yang saya baca tadi, wasuffidatis syayatin. Syaitan dah kena gari, syaitan dah kena belenggu, syaitan dah kena penjara. Kenapa dia buat lagi maksiat? Sebab dia terlalu rapat dengan syaitan selama 11 bulan sebelum ni. Dia rapat sangat. Syaitan SMS dia dari dalam penjara kan. Ya, syaitan dah didik jiwa dia. Buat apa yang syaitan nak. Jadi dia puasa bukan kerana Allah. Dia puasa kerana menyembah Ramadan. Ini istilah yang boleh kita pinjam. Ya. Kenapa ramai lagi yang macam tu? Kenapa baca Quran? Kerana Ramadan. Buktinya keluar Ramadan tak baca dah Quran. Dia bersedekah. Kenapa sedekah? Kerana Ramadan. Sedangkan kita diajar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita buat semua kerana Allah. Bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li Ramadanil Karim. Bukan kerana Ramadan. Kerana itu orang yang faham tadi, saya sebut di awal tadi, kena faham bahawa kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa dan secara menyeluruh, bukan sikit-sikit. Bukan sedikit-sedikit kan.
Ibadat kita bukan saja tak makan tak minum puasa ni, tetapi taat kepada Allah dalam segenap perkara dan kita menolak kehendak nafsu kita. Sebab itulah ulama mentakrifkan puasa ni apa dia? As-saumu al-imsak. Puasa ni apa? Menahan diri. Kalau ibadat lain, ibadat performance, ibadat kita kena buat. Solat, kena berdiri, kena rukuk, kena sujud, solat. Kita pergi buat haji, kena tawaf, sa'i kan. Nak baca Quran, kena ambil Quran baca. Puasa kita buat apa? Puasa kita buat apa? Puasa adalah ibadat tak buat. Puasa adalah ibadat yang kita tahan kehendak. Nak makan tapi tak makan. Nak minum tapi tak minum. Ibadat tahan. Kan? Itu puasa nak latih kita. Sebab tu ada orang yang dimandu kereta jalan jam, lampu kuning. Orang pergi potong dia, yang potong tu lepas. Waktu dia ni lampu merah dah. Cel. Puasa kan. Dia cel tu tak habis. Sebab dia sempat tahan. Masuk je bulan Syawal, celaka punya kereta. Jadi Ramadan nak ajar kita kawal. Kita tahan. Kerana itu, nafsu yang tak nak solat, nafsu yang tak nak tutup aurat, masa bulan Ramadan, orang yang sembah Ramadan semua dia buat. Kerana Ramadan, bukan kerana Allah. Ini jenis samalah. Yang jenis Allah hanya ada di Mekah. Bila pergi ke Mekah, dia tutup aurat. Balik Malaysia, dia buka balik. Minta maaf lah penonton ni sebab sayang, sebab tu peringat. Kan? Allah macam ada di Mekah saja, kat Malaysia tak ada Allah. Ataupun Allah ni macam ada dalam masjid je. Dalam masjid jaga semua. Keluar masjid, Allah tak ada dah. Pergi shopping, Allah tak ada dah. Pergi bercuti, Allah lagilah tak ada. Allah, kita menyembah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita menghambakan diri kepada Allah wherever, whenever, di mana-mana pun. Bila-bila masa kita adalah tetap hamba Allah. Dan Ramadan dengan ibadat puasa nak latih kita supaya menjadi hamba yang bertakwa, naik lagi martabat takwa itu. Ya, itu barangkali Ustaz mungkin disebabkan kita puasa adat Ustaz kan. Kenapa datang ke sebuah masjid? Oh, hebatlah. Biasa Ramadan. Dah rajin baca Quran. Biasa Ramadan. Lawa pakai jubah. Biasa Ramadan. Jadi biasa Ramadan macam adat Ustaz ya. Sembah Ramadan. Sembah Ramadan. Sebab itu perempuan ya, orang yang salat semestinya akan berpuasa. Tapi tak semestinya orang berpuasa itu solat sebenarnya. Itu matematik ya. Cuba hafal ya. Okey, kita ambil lagi soalan yang ketiga daripada penonton kita. Surah Salihin, Surah Perumahan Polis Desa Sik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dalam bulan Ramadan, waktu manakah yang sesuai doa, yang mustajab doa dalam bulan Ramadan? Tolong Ustaz bagi tip-tipnya. Ini bulan Ramadan Ustaz, barangkali tengah masak ke ataupun berada di pasar Ramadan ke, bila kamu mustajab, silakan. Ya, cantik soalan tu. Antaranya Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis. Sebelum saya baca hadis tu, soalan bab doa ni penting dalam Ramadan. Dan ayat yang selalu kita dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, hingga hujung, ada hujung tu Allah Taala menyebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ni maknanya ringkasnya tentang doa. Para ulama menyebut ayat ini dikaitkan dengan ayat puasa, menunjukkan dalam bulan Ramadan antara ibadat yang penting ialah berdoa kepada Allah. So, soalan tadi cantik, waktu mustajab. Antaranya Rasulullah bersabda, "Lis-saimi da'watun la turaddu 'inda fitrih." Bagi orang yang berpuasa, ada doa yang tidak ditolak ketika berbuka. Ketika hampir berbuka, ini waktu doa mustajab. Berdoalah. Kadang-kadang masjid buat majlis buka puasa. Sebelum buka tu dia buat apa? Sebelum buka, orang duduk bersembang je. Kalau subhanallah, suasana di Mekah, di Masjidil Haram, sebelum berbuka ni masing-masing bermunajat kepada Allah, menghadap Kaabah, berdoa sebab dia faham itu waktu yang mustajab doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara waktu yang mustajab. Bahkan kita masih bulan Syakban lagi kan. Kalau ada di luar sana ataupun di kalangan kita ni para wanita yang sedang qada puasa. Orang perempuan bulan Syakban ni dia busy puasa kan. Awak ada berapa lagi? Saya tinggal 2 lagi. Saya tinggal 3. Tak apa. Termasuk yang puasa qada,
Masa nak berbuka pun waktu mustajab. Kan? Yalah, ingatkan para ibu, kena ingatkan anak-anak, ayah ingatkan anak-anak perempuan Kak Long, dah habis ke qada yang cuti semesta Ramadan tahun lepas tu kan. Tanya dia orang, remind. Dan termasuk orang yang qada, orang yang puasa sunat pun mustajab doa ketika hampir berbuka. Cuma mungkin orang perempuan susah hatilah. Ustaz, waktu berbuka ni orang perempuan paling busy lah. Nak letak lauk lagi, nak letak kuah. Ayah, anak minta jak, anak minta air. Yang ni macam mana? Dan itu kita tetap berdoa. Dan penonton yang dikasihi sekalian, silakan berdoa kepada para ibu. Dia boleh berdoa, ya Allah, moga-moga anak yang makan hidanganku ini lembut hatinya. Anak yang makan hidanganku ini jadi anak yang soleh, taklah nakal sangat. Moga suami yang makan hidanganku ini tak nakal. Moga suami yang makan hidanganku ini bertambah sayang kepadaku, bertambah erat kasih sayang kami, ya Allah. Dapat 20 pasang dah lah baju raya tahun ni, ya Allah. Minta lah. Tapi kalau mustajab doa tu botak kepala suami kan. Itu maksud saya ialah masa kita sedang sediakan makanan, kita boleh je berdoa. Tapi dalam bab doa ni kita biar communicate dengan Allah bahasa kita sendiri. Tak payahlah kalau yang susah tak apa nak ingat bahasa Arab, nak ingat makna, kita doa kita sendiri je. Dan doa biarlah doa dalam keadaan tenang. Dan kita faham kita minta apa dengan Allah. Tenang hati, tenang jiwa. Kalau tengah sibuk-sibuk tu, kalau tak apalah. Kita tenangkan hati, doa. Tapi kalau sambil, yalah kadang-kadang ada orang terlalu gopoh. Dia seorang suri rumah tu, dia memang tak pernah tinggal doa selepas solat. Rajin dia berdoa. Lepas solat fardu, doa. Hari tu sekali dia sembahyang asar. Tahiyat akhir dengar hujan turun lebat. Dia teringat ada baju di Sidayan. Lepas bagi salam, ya Allah, macam biasalah, ya Allah, amin. Pun lagi angkat baju. Dalam bab doa ni, kalau kita kalut sangat sibuk, tak payah lagi. Jangan buat macam biasa gitu. Bukan kita nak makan roti canai ni. Tenang. Dalam bab doa ni kita tenang, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jangan main yang macam-macam biasa gitu kan. Kemudian antara waktu lagi yang mustajab ialah bil ashari hum yastaghfirun, waktu sahur. Dan alhamdulillah bab sahur ni memang kelebihan orang perempuan. Dia bangun awal, pukul 5 tu dah bunyi dah, dia bersilap bergayung kat dapur tu kan. Orang lelaki biasalah, orang lelaki ni dia kuat fadilat sahur lewat. 5 minit sebelum subuh baru dia bangun. Tapi dia lupa sunat juga tahajud. Tak apalah tu, waktu sahur. Pada para ibu khususnya orang perempuan, kita bangun awal tu, sembahyang dulu 2 rakaat. Sembahyang dulu 2 rakaat, doa pada Allah kan. Kita pun dalam keadaan sihat je kan. Dalam keadaan bersih tu, ni dengan air basi lagi gini, panas sayur, panas kuah, panas lauk kan. Dengan pakaian tidur lagi masuk dapur. Kalau kita ambil wudu, kita sembahyang, keadaan kita pun dengan penuh bersih. Kemudian waktu-waktu mustajab lain lagi lah waktu tahajud kita. Ini waktu-waktu yang secara umum lah yang saya sebut tadi yang berkait dengan Ramadan. InsyaAllah doalah sepanjang Ramadan ini. Okey, itulah tuan perempuan pentingnya kita berdoa dan ada waktu-waktu yang sangat mustajab sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat catat untuk amalan kita pada masa Ramadan nanti. Apapun, kita berharap seketika kita jumpa selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihimi summa ridha an Abi Bakr. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan TV3 pada petang ini dengan Al-Kuliah, dan kita bercerita tentang topik Ahlan Ya Ramadan yang akan kita sambut pada hari Isnin nanti insya-Allah. Dan apa pun Ustaz, boleh tak Ustaz cerita kepada kita semua Ustaz, supaya kita seronok, kita rindu Ramadan, kita tak sabar nak masuk Ramadan. Apakah kelebihan Ramadan ini? Dia macam nak cinta juga lah Ustaz. Kan nampak kelebihan dia, mata dia galak, mata dia suka sangat-sangat kan. Bibir dia comelnya. Ada kelebihan, apa kelebihannya? Silakan kelebihan Ramadan Ustaz, silakan. Misai dia pun cantik. Misai tebal. Antaranya Allah Ta'ala menyebut Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Antara kehebatan bulan Ramadan, Allah pilih untuk turunkan Quran jumlatan wahidah, secara sekaligus pertama sekali diturunkan ialah pada bulan Ramadan.
Quran bagi orang Islam, inilah manual hidup kita, inilah manhaj, inilah panduan dan inilah kitab yang paling hebat. Inilah mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih nak turunkan pada bulan Ramadan dan pada malam apa? Kita sebut malam Lailatul Qadar. Lailatu tu dah makna malam dah. Malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar jadi malam Qadar. Tak apalah, tak berdosa. Cuma sebutan yang tepat itu malam Qadar lah. Padanya hebatnya Lailatul Qadar yang ini anugerah Allah. Anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Umat Nabi Muhammad aja yang ada Lailatul Qadar ini. Umat lain tak ada. Sebab umat lain umur dia orang panjang. Jadi kita ada shortcut. Dan bayangkan seorang yang tak tinggal tarawih pada setiap malam Ramadan. Seorang yang tidak tinggal bertahajud setiap malam Ramadan. Pasti dia akan dapat Lailatul Qadar. Cuma orang Melayu ni sebahagian ni Lailatul Qadar dia nak tunggu pokok tunduk sujud. Itu tak mustahil. Itu mungkin berlaku. Tapi kita jangan duk cari itulah. Kita tak perlulah cari nak tunggu bila pokok kelapa sujud ni baru nak sembahyang malam. Rasulullah janji pada bulan Ramadan ni ada Lailatul Qadar. Maka kita memburunya. Mungkin ada orang perempuan yang dah kami macam mana ustaz? Kami tak boleh nak tarawih 30 malam. Kami ada cuti semester kami. Ya. Maka ibadat tak semestinya solat dan baca Quran sahaja. Banyak lagi zikir-zikir. Banyak lagi doa-doa yang kita boleh buat. Banyak lagi sedekah yang kita boleh lakukan. Menyediakan makanan berbuka puasa. Zikir, tak pelbagai ibadah yang kita boleh buat. Maka itu yang kita boleh lakukan. Antara hebatnya ibadat puasa yang khusus ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis, wallahi la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil miski. Demi Allah, bau mulut orang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Orang Arab ni gitulah, dia nak cerita wangi dia akan banding dengan bau kasturi. Memang wangi pun kan. Jadi hebat orang puasa ni, Rasulullah kata di sisi Allah lebih wangi daripada bau kasturi. Tapi janganlah bila kita waktu ibadat puasa dah Rasulullah kata kelebihan, baru ni kita pun pergi kat kawan, kita kongsi gitu. Jangan, Rasulullah tak suruh berkongsi. Rasulullah cerita kelebihan. Apatah lagi kalau ada orang yang dia kutuk, apalah you ni puasa bau mulut lah. Jangan segan. Tapi janganlah pergi kongsi kan. Dan berdasarkan hadis inilah Al-Imam Syafi'i kata makruh bersugi lepas zuhur. Makruh sebab menghilangkan bau. Walau bagaimanapun ulama-ulama dalam mazhab yang lain termasuk Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i sendiri tarjih bahawa tak makruh kerana ada hadis lain yang lebih umum, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Kalau tak menyusahkan umat aku akan suruh dia bersugi setiap kali nak solat. Kita mungkinlah kita boleh ambil jalan tengah, kita tak payah guna ubat gigi lah. Tapi terserahlah, itu perbincangan fiqh para ulama. Kan, antaranya dia kata sebab bau mulut ni bukan mulut. Bau mulut ini datangnya dari perut. Sebab bila sistem penghadaman kita tak masuk makanan, tak masuk minuman, sistem penghadaman kita sebenarnya dia recharge. Dia memusnahkan sel-sel yang rosak, dia tukar sel baru. Ada toksik-toksik dia nyahkan. Detoxification process. Itu yang mengeluarkan bau. Dan cantiknya Islam menganjurkan bahawa dalam setahun sistem penghadaman kita ni mesti ada kena servis lah. Macam enjin kereta kita servis kan. Begitu juga sistem penghadaman. Cantik. Walau bagaimanapun kita tidak sekali-kali berpuasa kerana nak sihat ni. Kita puasa kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Umat Islam mesti kuat dalam bulan Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan lagi peperangan yang terbesar dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah perang Badar. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Saya nak showkan di sini para jemaah JK Masjid, tuan-tuan imam yang dihormati. Selain kita buat sambutan nuzulul Quran, kita juga sambutan mengingati peperangan Badar. Sebab berlaku dua-dua tu berlaku pada 17 Ramadan juga. Jadi kita boleh dedahkan pada masyarakat bagaimana Rasulullah menyertai perang Badar. Bagaimana peristiwa-peristiwa iman yang sangat hebat ketika peperangan Badar. Bayangkan
puasa diwajibkan bila? Puasa diwajibkan pada tahun kedua hijrah. Maknanya Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama tak wajib puasa lagi. Tahun kedua baru wajib puasa. Masa itulah juga berlakunya peperangan Badar. Tapi Islam mendapat kemenangan yang besar kerana ada kekuatan iman. Kerana itu umat Islam bulan Ramadan ni bulan kita kuat. Bukan bulan nak ambil kesempatan pergi tidur kat surau. Kan? Ada alasan bos tak marah. Dia kata kan. Mayat Zuhur sampai pukul 3. Tidur kat surau. Ini mengurangkan produktiviti, sebenarnya bukan Islam ajar macam tu. Orang yang menyalahgunakan Ramadan. Islam tidak ajar sedemikian. Islam ajar sejarah telah terbukti. Fathu Makkah. Rasulullah dan para sahabat menawan membuka kota Mekah juga berlaku dalam bulan Ramadan. Bahkan ada kitab Hadathun fi Ramadan karangan Syekh Abdul Rahman Ra'fat Basha. Dia karang kitab peristiwa-peristiwa besar, peperangan-peperangan yang besar yang berlaku dalam bulan Ramadan. Ramadan kena bangkitkan semangat umat Islam. Ramadan kita ada semangat Badar, semangat nuzulul Quran, semangat Lailatul Qadar, semangat takwa yang menjadi objektif daripada ibadat puasa. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz, bila Ramadan ini satu benda yang dah awal Ramadan, malam pertama dah ada kadang-kadang ni ada orang kata apa? Infak kita, suka berderma, kita belanjakan harta kita. Nampak minta sedekah Ustaz, kita lembu hati kita, mudah simpati. Tak tahu sindiket ke tak sindiket, kita memang senang nak memberi. Apa komen Ustaz? Memang Ramadan ni kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun karihil mursalah. Rasulullah kalau memang seorang yang sangat pemurah dalam bab bersedekah. Dan disebut dalam hadis, setiap kali ketika Rasulullah bertadarus dengan Jibril, ketika itu Rasulullah sedekahnya lagi hebat daripada biasa. Maksud Rasulullah bertadarus dengan Jibril ialah pada bulan Ramadan lah. Ini satu sunnah juga, mungkin kita boleh bincang nanti. Rasulullah memang banyak bersedekah dalam bulan Ramadan kerana dilipat gandakan. Tapi Ustaz Fauzi tadi sebut tentang sindiket pun tidak dinafikan. Bahkan bukan di tempat kita saja, di Mekah pun Ustaz kan. Dia ambil kesempatan Ramadan. Tapi tetap orang yang bersedekah dengan penuh ikhlas, tetap pahala dinilai di sisi Allah. Sebab dalam satu hadis Imam Bukhari meriwayatkan, Rasulullah cerita, ada orang tu dia nak bersedekah. Esok dia bagi sedekah, orang bagi tahu yang kau bagi sedekah tu pencuri. Lepas tu dia sedekah lagi, next day tu, hari kedua tu, orang bagi tahu yang kau bagi sedekah tu pelacur sebenarnya. Dia nak sedekah lagi, hari keempat dia cari orang yang handsome-handsome sikit, smart, macam Ustaz Fauzi ni kan. Dia pun bagi. Dia dapat tahu bahawa yang dia beri itu orang kaya dah. Dalam hadis riwayat Bukhari ini menyebut, malam tu dia bermimpi, datang lembaga bagi tahu dia sebenarnya yang kamu bagi pada pencuri itu, dia telah berhenti mencuri kerana sedekah yang kamu beri. Yang melacur telah berhenti melacur. Dan yang kaya tu, dia tu tak hidup masin. Dia jadi insaf. Dia jadi insaf, lepas tu dia sedekah juga lepas tu. So, pahala dinilai ketika beri. Masa kita beri itu dengan penuh ikhlas, Allah nilai. Tapi tengoklah sikit, kalau jadi mak pik datang minta sedekah, mak tahfiz jangan bagi. Rantai macam rantai motosikal kat leher tu kan, minta sedekah, janganlah bagi. Tengok keadaan, kita beri dengan penuh ikhlas. Cuma elakkanlah kalau boleh. Bila sebut bab sedekah ni, kita banyak sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz. Sebenarnya sepatutnya tak timbul perkara ni. Sebelum dia orang minta, kita kena bagi dulu lagi. Jangan tunggu dia orang ni minta. Ini investment kita. Kita pergi cari sekolah-sekolah agama, pondok dan sebagainya. Kita yang bantu sebelum mereka meminta lagi. Tapi itulah. Tapi inilah peluang sebenarnya Ramadan. Kalau boleh kita berazam. Saya sendiri, para penonton di studio, di rumah, kita azam tahun ni aku kalau boleh setiap hari RM10. Kalau RM10 satu hari berapa jadi sebulan? 300 ya. Tak apalah kalau RM10 banyak sangat rasa tu bagi 50 kan. Ikutlah, tak boleh bagi 50 pun bagi RM5. Apa yang penting kerja sama kan. Yang pentingnya ialah keikhlasan kita di sisi Allah. Itu yang akan naikkan value sedekah kita. Kita bersedekah. Cuma hati-hatilah dan elakkanlah juga pada yang ambil kesempatan tu, kita hati-hatilah.
Kita pandai faham. Jadi kita secara seimbang. Okey, mana tengok dulu Ustaz ya. Tengok dulu sebelum kita beri, mudah-mudahan ikhlas yang paling penting adalah jiwa kita. Ustaz, kita berehat dulu Ustaz ya, dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih sebab anda masih lagi setia sampai ke blok yang terakhir ini bersama dengan saya. Ahlan ya Ramadan, tajuk Al-Kuliah pada petang ini dan bersama dengan Ustaz Said. Satu Ustaz, ada orang tanya saya Ustaz, ya macam mana Ustaz tentang sedekah untuk, kan sekarang dah dia ada borang-borang kat surau kan, borang tahlil arwah ya, borang untuk orang kata 30 juzuk, baca Quran 30 juzuk, ada yang bayar RM50, ada yang bayar 100, ada yang tak RM20. Jadi apa pandang Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. 2 minit Ustaz, 2 minit. Allah, 2 minit pula ni nak jawab. Wayangnya 2 minit ni. Yang kata boleh, yang anjur, selalunya dia kata untuk memudahkan orang. Yang anjur, yang kata boleh untuk memudahkan orang, upah baca. Yang kata tak boleh, ada pandangan yang menyatakan tak boleh buat begitu kerana dibimbangi. Bila kita upah baca Quran macam tu, orang kaya senang lah. Dan lagi bahaya kepada orang kaya, anak dia tak pandai Quran, dia tak konsing dah. Dia dah allocate duit. Ayah mati nanti upah orang baca Quran. Dia sendiri pun tak pandai baca Quran, tak kisah, boleh upah dah. Satu. Ini saya bagi tahu pandangan yang kata tak boleh. Pandangan yang kata boleh tadilah nak bantu orang. Pandangan yang kata tak boleh, antaranya dia kata tak boleh. Kenapa? Sebab jadi bermusim je. Anak-anak ingat arwah mak ayah bila? Bulan Ramadan je. Masa lain anak-anak tak baca Quran tu mak ayah. Itu yang pandangan kata. Dan pandangan yang kata tak boleh juga menyatakan bahawa yang sampai pahala ni yang dibaca ikhlas. Dia seorang anak baca untuk mak ayah, ataupun seorang yang baca dia teringat kat kawan dia. Kan, kawan dia selalu datang kelas dengan kuliah agama sama-sama, tapi kawan dia dah mati dah. Kan, dia teringat dia nak baca Quran, ingat kawan dia ni rajin datang kelas, kalau datang kelas selalu tidur dalam kelas kan. Lepas tu dia teringat dia baca Quran hadiah. Itu yang ulama khilaf tu kata sampai tak sampai, kata sampai kan. So tentang upah tadi, saya ialah nak kita ingatkan masyarakat. Alhamdulillah dapat ruang, dan Ustaz Fauzi pun tanya ni, kita jangan terlalu komersial sangat perkara agama ni. Ustaz Fauzi pun sebut tadi 30 juzuk bayar RM20. 30 juzuk bayar RM20. Ya Allah. Nak makan nasi Arab pun tak lepas orang. Betapa murahnya nilai Al-Quran. Nilai Quran terlalu murah. Kita bayar 1,000 pun tak cukup sebenarnya. Jangan kita rendahkan martabat Quran semata-mata kerana duit. Ya. Kita bimbang nanti orang tak kongsi dah. Tak apalah, tak pandai baca Quran pun boleh upah. Ya. Jadi kita usaha cara lain. Kalau nak cari sumbangan untuk madrasah ke apa, open. Minta derma. Kita derma banyak-banyak kan pada yang mampu. Satu lagi Ustaz. Ini kadang-kadang bila sebut bulan puasa ni ramailah mengambil imam hafiz, jadi imam sebab dia hafiz Quran, bacaan sedap dengan lagunya. Kadang-kadang kira juga Ustaz, ada orang kira RM1,300 sebulan mahal. Pada imam tu kita nak bantu dia. Dia hafiz budak-budak tahfiz dari Thailand kadang Ustaz, Kemboja. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. Ruginya kita tak hafiz Quran. Yang pertamanya kepada para hafiz, ikhlaskan niat. Pada sahabat-sahabat kita, para imam, para hafiz, kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kepada para penganjur, usahakanlah. Tak payahlah berkira sangat kan, untuk agama. Untuk agama kita cari, kita orang yang beri sumbangan duit ke tabur-tabur masjid dan surau, bukan dia nak suruh kita simpan duit tu. Ya. Bukan dia nak suruh kita tunjuk dalam akaun, baki 30,000, bukan. Orang bagi sumbangan supaya duit itu dimanfaatkan. Betul. Jemput imam hafiz, anjur majlis ilmu, jemput penceramah, buat sedia kenduri. Orang yang bagi duit nak amanahkan kepada kita pengurusan masjid untuk manfaatkan duit. Ada yang kata dah duit tak cukup Ustaz, insya-Allah kita banyak program duit datang. Sebab bukan kita yang jaga masjid ni, Allah yang jaga. Allah yang jaga. Dan jadi kita jangan berkira sangat bagi pihak yang menganjur.
Panggillah imam hafiz, panggillah penceramah, buatlah majlis ilmu, bawa kesedaran pada masyarakat, dan kepada para imam, para penceramah pun kita ikhlaskan niat mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Ni last barangkali yang terakhir lah. Ini untuk orang kata peniaga-peniaga Ramadan Ustaz, yang bazar-bazar Ramadan ni kadang seawal jam 2.30 dah sibuk dah Ustaz. Allah. Susun meja, susun alas meja, seketing apa semua kan. Letak kuih bekas-bekas. Kadang-kadang Allahu Akbar asar, tak peduli juga masjid. Kadang-kadang sampai maghrib buka puasa pun sibuk kemas pula meja-meja. Jadi kadang-kadang solat terambai Ustaz. Beri pesanan sikit Ustaz. Pada para peniaga yang dikasihi sekalian, tahniah, ini peluang untuk kita lipat gandakan untung. Silakan. Islam suruh fa iza qudiyatis salah fantashiru. Carilah rezeki. Cari rezeki, tapi kita nak make sure rezeki kita halal dan berkat. Jadi berniaga cari untung, tapi solat jaga. Jangan menipu masa berniaga. Ibadat jaga. Ya, Ustaz sebut tadi awal asar tu dia ready dah kepada peniaga. Ada yang berniaga air, letak ais dah tu. Zuhur letak air dah. Siapa pelanggan ni? Anak balik sekolah Ustaz. Anak balik sekolah tak apalah, takut bapa anak jadi pelanggan. Kita tak berkat. Tak berkat, dapat duit sekejap tapi tak berkat, balik tak tenang hidup, gaduh dengan isteri, anak-anak rosak. Sebab apa? Rezeki tak berkat. Begitu juga masalah solat tadi. Kita berniaga silakan, tapi waktu sembahyang kita sembahyang. Yang hebatnya ada peniaga dia kata, Ustaz, maghrib ni customer ramai. Tak apalah customer ramai, waktu sembahyang. Tapi hebat tak hebat, dia boleh bagi tahu. Jap, azan maghrib, sunat berbuka awal. Dia cakap, maghrib tak sembahyang pun. Allahu Akbar. Okeylah, itulah tuan-puan yang dirahmati Allah tentang orang kata apa? Ahlan yang Ramadan ini banyak benda lah kita nak bincang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab kita kena ada satu kursus. Sebulan kita nak puasa ini, mudah-mudahan dapat takwa, bukan dapat tak kuat ya. Dapat takwa dari Allah Taala ya. Itulah reward anugerah yang paling istimewa untuk hamba-hambanya yang berpuasa, bertarawih dan juga bertadarus Quran, iktikaf sepanjang Ramadan ini. Terima kasih Ustaz Syed Nur Hisham. Ramai minat Ustaz di luar sana, salam. Dan juga ada anda semua di penonton studio sini, orang kata apa, Surau Salihin. Terima kasih, tahniah sebab datang. Dan juga anda semua di mana saja anda menonton Al-Kuliah pada waktu ini, jazakumullah khairan katsira. Dan kami Al-Kuliah, warga kerja Al-Kuliah, ya seluruh ya kru-kru dan TV3 mengucapkan selamat menyambut Ramadan yang bakal tiba pada hari Isnin ini, dan selamat, mudah-mudahan kita dengan penuh kesyukuran kita menyambutnya. Apapun, kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita kita, ya akhirat namanya. Dunia ini bukan tempat tinggal, di sini hanya sebentar, tidak kekal. Betulkan niat dari sekarang, tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Biar susah sedikit kerana Tuhan, untuk menghindar kesusahan yang besar yang tidak sanggup ditanggung badan. Ambillah iktibar kalau mahu sedar. Di sana tiada taulah yang membela, amal ibadah itulah pembela kita. Ayuh bersegeralah.